Assalamualaikum dan salam surat kusayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama, semua rakyat di negeri ini perlu memainkan peranan mengekalkan perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum agar dapat menjadi model kepada negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata masyarakat juga perlu bersama menangkis sebarang usaha yang cuba memecah belahkan perpaduan terutamanya di alam maya. Katanya hanya dengan perpaduan semua masyarakat akan membolehkan kerajaan menumpukan usaha membangunkan semula ekonomi, seterusnya membawa pembangunan kepada negara. Every one of us must play the role to inculcate the spirit of unity among us. If there's any negative aspect of trying to disunite us, please, sama-sama, ramai-ramai kita pastikan benda ini akan ditolak ke tepi. Sama-sama kita bawa semangat perpaduan ini. Kesamaan bersama kita. Cari titik kebersamaan di kalangan kita supaya kita akan dapat meneruskan budaya kehidupan yang bersatu hati dan bersatu padu. Dan saya yakin kalau kita semua dapat memainkan peranan ini, kita akan dapat membantu juga semangat di Semenanjung itu untuk bersatu padu, supaya akhirnya barulah kita akan dapat memfokuskan ke arah membangunkan negara kita melalui sudut ekonominya. Beliau berucap demikian semasa majlis makan tengah hari bersama Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan dan Pemimpin Masyarakat Sibu di Dewan Lakis Masjid Anu Sibu pada Jumaat. Ahli Parlimen Petra Jaya itu menambah akan terus mengadakan interaksi bersama rakyat dan pelbagai pertubuhan bagi mendengar dan mencari jalan untuk merapatkan jurang antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan saya insya-Allah akan terus mengadakan interaksi bersama dengan kita semua dan berjumpa dengan seramai mungkin termasuklah pertubuhan untuk mendengar apa saja cadangan bagaimana kita dapat merapatkan hubungan dan juga jurang perbezaan bukan saja di kalangan kita di Sarawak, tapi bagaimana kita dapat merapatkan jurang antara kita dengan wilayah di Semenanjung sana. Di Sarawak insya-Allah saya kira amat mudah sekali sebab kita memang satu hati dalam segala tindakan kita. Cuma sekarang ini maka bagaimana kita nak kukuhkan lagi semangat persaudaraan sesama kita ini untuk kita bawakan semangat ini kepada lebih luas lagi di dalam kehidupan masyarakat kita di Malaysia ini. Terdahulu ketika berucap, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, menyeru rakyat di Sarawak khususnya di Sibu memberikan sokongan padu kepada kerajaan perpaduan agar dapat menikmati pelbagai manfaat daripada sebuah kerajaan yang stabil. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Nangka percaya Datuk Seri Fadilah Yusof akan terus membawa pembangunan di Sibu. Dengan itu saya ingin menyuruh seluruh masyarakat kita khusus di Bandar Sibu ini supaya terus memberi sokongan kerjasama kepada kerajaan yang sedia ada ini untuk memastikan dalam masa terdekat dan jangka panjang tidak akan mendapat manfaat daripada kerajaan yang stabil, kerajaan yang kukuh dan seterusnya memperkuatkan terutamanya ekonomi negara kita ini. Untuk masyarakat kita di Sibu, walaupun kita selepas pilihan raya lepas mungkin tidak dapat mencapai apa yang kita hendak, tetapi itu tidak bermaksud kita tidak boleh mencapai pembangunan yang kita hajatkan. Saya percaya dengan adanya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kita akan dapat kerjasama dan juga sokongan dan dukungan daripada beliau untuk membawa pembangunan di Sibu ini yang amat-amat kita perlukan. Manakala pada sebelah petang, Datuk Seri Fadilah Yusof dan Datuk Dr. Anwar menyertai program Right About bersama Timbalan Perdana Menteri di sekitar Kampung Nangka. Program santai itu turut disertai isteri Datuk Seri Fadilah, Datin Sri Ruzia Muhammad Tahir serta kira-kira 50 peserta konvoi. Mereka berbasikal sejauh 10 km melalui jalan dari Bandung Work sehingga ke Kampung Datuk Baru Bandung.
Selepas kayuhan, Datuk Seri Fadilah Yusof meluangkan masa minum petang bersama jentera PBB Cawangan Dunangka. Di Miri pula, akses sementara sepanjang 40 meter dan 5.5 meter lebar menuju ke Vista Perdana yang mula dibina pada Disember 2022 kini berada pada tahap 50% siap pembinaannya. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata akses sementara yang dianggarkan menelan kos RM325,000 itu akan disiapkan sebelum Tahun Baru Cina ini. Oleh sebab cuaca yang kurang baik hujung tahun sampai sekarang, maka pelaksanaan projek ini, pembinaan ini memanglah pun tidak dapat mengikut jadual, ya, sebab keadaan cuaca, ya. Dan memanglah syarikat Memchandra akan berusaha untuk menyiapkan jalan ini dengan secepat mungkin. Itulah takluk kepada cuaca. Mudah-mudahan kalau cuaca yang baik boleh siap sebelum Tahun Baru Cina. Kalau cuaca seperti ini memang tidak dapat, kerana kita perlukan masa yang lebih panjang lagi. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke lokasi berkenaan untuk meninjau kemajuan pembinaan di persimpangan lampu isyarat Vista Perdana di Miri pada Jumaat. Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin berkata akses sementara yang dibina di laluan terletak di hujung bangunan rumah kedai Vista Perdana menghubungkan lebuh raya Pen Borneo itu akan menyediakan satu akses masuk ke kawasan perumahan Vista Perdana untuk memudahkan penduduk sekitar perumahan tersebut. Mengikut plan perancangan di kawasan sini, memang ya pada masa akan datang memangnya ada jalan yang boleh masuk ke Vista Perdana, iaitu daripada pembangunan perumahan SPNB, ya, fasa 3, ya. Jadi projek itu belum bermula, jadi itu jalan itu belum dibina. Sebab itulah untuk sementara waktu setelah berbincang dengan JKR dan dengan Naim Chandra, ya, jadi kita telah membuat keputusan untuk membuat satu jalan sementara yang mereka boleh gunakan untuk balik ke Vista Perdana daripada wujud bypass. Laporan seterusnya, Perkhidmatan Cemerlang mantan penghulu bidayuh kawasan Batang Kedup, Philip Aun Singang patut dibukukan sebagai rujukan pada masa depan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah yang juga Adun Kedup, Martin Ben berkata, Perkhidmatan Cemerlang Philip Aun jelas dilihat semasa dipertanggungjawabkan untuk menjaga 44 buah kampung bidayuh di kawasan Kedup selama 8 tahun. Dalam pada itu, beliau turut berharap mantan penghulu tersebut terus memberi sokongan kepada masyarakat di kawasan Kedup khususnya dan kawasan Serian Amnya. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perpisahan mantan penghulu kawasan Batang Kedup di Serian pada Jumaat. Untuk rekod, mantan penghulu Philip Aun Singang yang berumur 76 tahun mula dilantik sebagai penghulu pada tahun 2014. Mantan Residen Bahagian Kuching, Datu Sherina Husaini telah dilantik sebagai Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan berkuat kuasa 3 Januari 2023. Pelantikan tersebut adalah bagi menggantikan Dato' Hee Chang Kee yang telah dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi. Sementara itu, jawatan Residen Bahagian Kuching telah diserahkan kepada Residen Bahagian Kuching yang baru iaitu Fatih Hambali berkuat kuasa 3 Januari 2023 yang merupakan mantan Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Berucap ringkas dalam majlis serah tugas Residen Bahagian Kuching pada Jumaat, Datu Sherina merakamkan penghargaan kepada semua kaki tangan pejabat residen dan daerah bahagian Kuching sepanjang 4 tahun beliau menjadi Residen Kuching. Majlis serah tugas itu telah disaksikan oleh Timbalan Residen Bahagian Kuching yang baru iaitu Dr. Cheong Yao Liang. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.